Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dalam video kali ini kita akan mengulang kaji pelajaran UPKK bagi subjek adab untuk kertas 1. Okay, jom kita tengok soalan-soalan subjek adab kertas 1. Okay, soalan 1 hingga soalan 10, bulatkan jawapan yang betul. Okay, soalan 1. Apakah adab di dalam majlis keramaian? Okey, apakah adab di dalam majlis keramaian? Alif, wujud suasana harmoni. Ba, tetamu segera pulang. Jim, memberi salam dan bersalaman. Dal, menjadi buah mulut orang. Okey, adab di dalam majlis keramaian adalah Jim. Okey. Jim jawapan dia, memberi salam dan bersalaman. Okey, soalan kedua, apakah faedah melayan tetamu? Apakah faedah melayan tetamu? Alif, amalan yang mulia. Ba, menghilangkan sifat sombong. Jim, berkasih sayang. Dal, menolong satu sama lain. Okey, faedah melayan tetamu adalah berkasih sayang. Okey. Soalan ketiga, faedah adab ketika menziarahi rakan. Faedah adab ketika menziarahi rakan. Okay, alif, menimbulkan perpecahan. Ba, dirahmati Allah. Jim, merenggangkan silaturahim. Dal, membawa buah tangan. Okey, jawapannya faedah adab ketika menziarahi rakan adalah dirahmati Allah. Okey, seterusnya soalan keempat. Apakah akibat tidak beradab semasa berhujah? Okey. Berhujah macam memberi ucapan ke apa ke, apakah akibat tidak beradab semasa berhujah? Alif, tiada harga diri. Ba, gelap masa depan. Jim, tidak bertolak ansur. Dal, menjadi bahan cemuhan. Okay, jawapannya adalah Dal, menjadi bahan cemuhan. Okay, seterusnya soalan yang kelima. Meremehkan adab melayan ibu bapa menyebabkan alif, kemesraan terjalin. Ba, mengundang rahmat Allah. Jim, terputusnya silaturahim. Dal, bertambah kasih sayang rakan. Okay. Meremehkan adab melayan tetamu, meremehkan adab melayan ibu bapa menyebabkan. Okay, yang nombor 5 ni adalah yang mana satu jawapan dia? Bila dia meremehkan adab melayan ibu bapa boleh menyebabkan kemesraan terjalin, mengundang rahmat Allah, terputusnya silaturahim, bertambah kasih sayang. Okay, Jim jawapan dia. Okay, yang kelima, Jim. Okay, soalan nombor 6. Apakah perkara yang dilarang ketika di dalam majlis? Apakah perkara yang dilarang? Okay, yang dilarang di dalam majlis. Alif, bersopan. Ba, ramah mesra. Jim, bertanya khabar. Dal, meninggikan suara. Okey, perkara yang dilarang di dalam majlis adalah meninggikan suara. Okay, yang ketujuh, soalan ketujuh. Antara berikut ialah adab ketika berjual beli kecuali. Adab ketika berjual beli, lepas tu dia ada perkataan kecuali. Tengok yang mana bukan adab berjual beli, itulah jawapan dia. Alif, menepati masa. Ba, menjaga hati pelanggan.
jim berkualiti, dal berpakaian kemas. Okey. Adab berikut adalah adab ketika berjual beli adalah yang bukan kecuali adalah menepati masa jawapan dia. Kemudian soalan yang ke-8, antara berikut merupakan ciri kawan yang baik kecuali. Ciri kawan yang baik kecuali. Ada juga perkataan kecuali kat situ. So kita tengok mana ciri kawan yang jahat, itulah jawapan dia, yang tak baik. Sebab ada perkataan kecuali. Okey, alif baik budi bahasa, ba berilmu pengetahuan, jim menjaga kebajikan rakan, dal bersopan santun. Okey, antara berikut merupakan ciri kawan yang baik. Okey, untuk soalan ni saya rasa semuanya ciri kawan yang baik. Okey, tak ada jawapannya, tak ada jawapan yang kecuali. Baik budi bahasa, betul. Berilmu pengetahuan, kawan yang baik. Menjaga kebajikan rakan pun kawan yang baik. Bersopan santun pun kawan yang baik. Okay, tak apa, kita move, kita pindah ke soalan seterusnya. 9. Seseorang yang bertanggungjawab memimpin sebuah sekolah ialah alif guru besar, ba ibu bapa, jim kerani, dal pegawai daerah. Okay, so jawapannya adalah yang 9 ni adalah guru besar. Okay, seseorang yang bertanggungjawab memimpin sebuah sekolah ialah guru besar. Terusnya soalan nombor 10. Orang yang melayan tetamu dengan baik akan alif diberkati Allah, ba menimbulkan keinsafan, jim dipermudahkan urusan, dal ramai kenalan. So yang sesuai adalah alif, diberkati Allah. Walaupun nampak jawapan yang lain semuanya seakan-akan betul, tapi diberkati Allah adalah jawapan yang paling tepat. Kalau menimbulkan keisafan tu mungkin adab menziarahi jenazah. Okay? Ramai kenalan tu adab berkawan ke apa ke. Okay, so soalan 10 ni diberkati Allah. Okay, soalan 11 hingga soalan 15. Okay, tanda right atau pangkah pada penyataan di bawah. Okay. Kalau penyataan tu betul, kita tanda dengan right. Kalau penyataan tu salah, kita tanda pangkah. Okay, soalan nombor 11, sentiasa memeriksa kualiti barang. Okay, sentiasa memeriksa kualiti barang. Ni adab ketika orang tu nak menjual. Dia memeriksa kualiti barang. Barang yang tak ada kualiti, dia tak jual lah. Okay, so sentiasa memeriksa kualiti barang ni betul. Okay, tanda right. Bertanya menggunakan bahasa yang sopan. Betul. Tidak membaca doa sebelum memulakan perjalanan. Adab yang tak baik, salah. Bekerjasama dalam pasukan mengundang perselisihan faham. Salah. Okay, salah. Kalau bekerjasama, tak adalah perselisihan faham. Okey, 15, melakukan sesuatu pekerjaan dengan jujur dan amanah. Okey, yang ni juga betul. Okey, soalan seterusnya, soalan 16 hingga 20. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia dah bagi pilihan jawapan. Okey, perlu mencapai, memulakan, baik, pahala,
takziah, izin. Ya, soalan-soalan dia. Nombor 16, ambil makanan sekadar yang perlu. Ya, ambil makanan sekadar yang perlu. 17, bersalaman sebelum memulakan permainan. Okey, memulakan permainan. 18, pemimpin yang hendaklah berakhlak mulia, pemimpin yang baik. Okey, pemimpin yang baik hendaklah berakhlak mulia. 19, mengucapkan apa kepada keluarga si mati, mengucapkan takziah. Okey, takziah, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Okey. Dan soalan nombor 20, bermesyuarat bertujuan untuk mencapai sesuatu keputusan majoriti. Okey, mencapai. Okey, bermesyuarat bertujuan untuk mencapai sesuatu keputusan majoriti. Okey, seterusnya soalan 21 hingga soalan 25. Okey, soalan 21 hingga soalan 25, tulis adab jual beli atau adab bertanya pada penyataan di bawah. Okey, soalan 21, berpakaian kemas. Berpakaian kemas adalah adab jual beli. Okey, adab jual beli. Okey, kemudian yang kedua, 22, melebihkan sukatan timbangan. Melebihkan sukatan timbangan, adab jual beli. Okey, adab jual beli, melebihkan sukatan timbangan. 23, bertanya dengan manis muka. Bertanya dengan manis muka. Ini adalah adab bertanya. Okey, adab bertanya. Okay, seterusnya soalan nombor 24, menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan. Ini adab bertanya. Okey, adab bertanya. 25, barang disusun dengan teratur dan kemas. Barang disusun dengan teratur dan kemas. Yang ini adalah adab jual beli. Okey. Barang disusun dengan kemas ni adab jual beli. Okey. Seterusnya soalan nombor 26 hingga 30. Okey, soalan 26 hingga 30 ni garis jawapan yang betul. Okey, 26, berbelanja mengikut kehendak atau keperluan. Okey, jawapan yang tepat adalah keperluan. Berbelanja mengikut keperluan. Okey, 27, sentiasa bertegur sapa atau bermegah dengan jiran. Okey, sentiasa bertegur sapa dengan jiran. 28, mengabaikan pekerjaan akan mengurangkan atau menambahkan produktiviti. Mengabaikan pekerjaan akan mengurangkan. Okey, mengurangkan produktiviti. 29, ketua agama Islam di negara kita, Perdana Menteri atau Yang di-Pertuan Agong. Okey, jawapannya adalah Yang di-Pertuan Agong, ketua agama Islam di negara kita. Okey, 30, elakkan berjalan bersendirian kerana akan mengundang
bahaya ataupun selamat. Okay, elakkan berjalan bersendirian kerana akan mengundang bahaya. Okay, seterusnya soalan 31 hingga 35. Okay. Dia kata isi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. Okay, isi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. So kita kena cari sama ada pilihan jawapan tu yang dia bagi tu kita kena cari yang hikmah beradab ketika bermain atau akibat mengabaikan adab bermain. Okey. Kita tengok pilihan jawapan yang pertama, kerjasama berpasukan. Kerjasama berpasukan ni hikmah beradab ketika bermain ke ataupun akibat adab bermain. Okey, ini adalah hikmah. Okey. Hikmah beradab ketika bermain. Kerjasama berpasukan. Okay, kerjasama berpasukan. Kemudian ni melemahkan semangat. Melemahkan semangat ni adalah akibat mengabaikan adab bermain. Melemahkan melemahkan semangat. Dia tak ada adab bermain, habis semua jadi lemah semangat. Okey. Kemudian mengeratkan hubungan. Okey, mengeratkan hubungan ni hikmah beradab ketika bermain. Okey, mengeratkan hubungan. Okey, mengeratkan hubungan. Okey, seterusnya mengganggu proses. Mengganggu proses yang ni mengganggu proses ni kita tak ambil sebagai apa-apa jawapan lah. Okey, kemudian bermusuhan. Bermusuhan ni boleh letakkan dekat akibat adab bermain. Okay. Akibat mengabaikan adab bermain boleh jadi bermusuhan. Okay. Menjaga disiplin. Okay. Seterusnya menjaga disiplin. Hikmah beradab ketika bermain. Menjaga disiplin. Okay. Menjaga disiplin. Kemudian menyebabkan kecederaan. Yang ni juga menyebabkan kecederaan ni boleh letak kat bawah ni. Menyebabkan kecederaan. Okay, mengganggu proses ni juga boleh letak kat sini lah. Okay, akibat. Okay, ni mengganggu proses ni boleh letak kat sini. Okay, seterusnya soalan 36 hingga soalan 40. Tulis jawapan yang betul berdasarkan situasi di bawah. Okay, dia bagi pilihan jawapan. Dicontohi ibu bapa, melahirkan, menghormati, dirahmati, akhlak,
tawakal. Okey, kita baca petikan dia ni. Kemudian kita masukkan jawapan yang betul. Okey, berbuat baik kepada sini ibu bapa. Okey, yang ni ibu bapa dan orang tua dapat melahirkan muslim dan muslimah yang berakhlak mulia. Okey, melahirkan muslim dan muslimah yang berakhlak mulia dan berkepribadian mulia serta dapat dicontohi oleh masyarakat sekeliling. Okey, dicontohi oleh masyarakat sekeliling. Islam menjadi kuat dan teguh jika umatnya saling menghormati. Okey, saling menghormati. Okey, saling menghormati dan mengasihi mereka yang berakhlak mulia. Berakhlak. Okey, yang ni berakhlak. Mereka yang berakhlak mulia akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Okey, seterusnya soalan 41 hingga soalan 45. Dia ada bagi doa, dia ada bagi ayat, dan kita kena pilih berkaitan dengan apa. Okey. Kita tengok soalan 41. Okey, 41 dia kata bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah ni adalah doa memulakan perjalanan. Okey, 42 assalamualaikum ya ahlil kubur. Ini adalah memberi salam kepada ahli kubur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okay, 43 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sini doa hadapi kecelakaan. 44 Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma. Okay, yang ni adalah doa kedua ibu bapa. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini dalil bagi jual beli. Okey. Seterusnya soalan 46 hingga 50, tulis beradab atau tidak beradab berdasarkan gambar di bawah. Okey. Soalan 46. Okey, kita tengok soalan 46 ni, gambar dia adalah ada murid yang salam dengan cikgu dia ataupun ustazah dia, cium tangan. Okay, yang ni perbuatan yang beradab. Okay. Tengok gambar pada 47. Okay. 47 tu adalah gambar satu macam kemalangan jalan raya. Lepas tu ada pemandu tu dia hoi. Dia hoikan orang yang dia berlanggar tu. Itu adalah contoh yang tidak beradab lah, sebab dia tak settle cara baik kan. Okay, tidak beradab. Okay, seterusnya 48. Situasi di dalam kelas, cikgu tengah mengajar, kemudian ada murid yang belakang ni dia jongkit kerusi, lepas tu dia baling
dia baling something dekat kawan depan dia tu, ini adalah perbuatan yang tidak beradab. Okey, tidak beradab. Okey, 49 uh, 49 gambar sedang makan, tapi gambar ni mungkin kawan dia ni adalah orang yang berbangsa lain lah. Kemudian dia berkawan dua orang ni, dan mak dia ni bagi makan semua, bagi jamuan makan. Okay, bila kawan anak-anak dia datang ke rumah, ini adalah perbuatan yang beradab. Okay, kemudian soalan nombor 50. Soalan nombor 50. Okay, ada seorang tua yang sakit, duduk atas kursi roda. Kemudian ada orang muda ni datang bawa buah tangan melawat dia. Okay, ini adalah perbuatan yang beradab. Okay, saya rasa sekadar itu sahaja untuk kita bincangkan pada kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua pelajar untuk menduduki ujian UPKK nanti. Saya mohon maaf sekiranya cara penyampaian saya ni memboringkan ke ataupun tak kena dengan cita rasa ke. InsyaAllah akan diubah pada video-video yang seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya sama-sama kita boleh ulang kaji pelajaran UPKK di channel saya ni. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.